Okey, kepada anda yang baru masuk, silakan keluarkan kertas yang saya cetak, yang telah saya cetak kepada anda. Kertas ini ya, yang ada santan kelapa itu. Okey, ada santan kelapa itu. Santan. Okey, yang masuk sila lihat slide ini ya, gambar yang saya sudah masukkan ini ya. Okey, yang ada ini santan kelapa. Okey, kita tunggu lagi rakan yang lain. Ada 6 orang lagi. 1 minit lagi ya. Saya akan tunggu 1 minit lagi. Okey, ini ya, yang ada santan kelapa, keluarkan. Kan mereka sudah ada, jadi kamu pun ada. Jadi saya supaya mereka tahu kertas mana. Okey, jadi pastikan anda kertas anda ada bersama anda. Okey. Okey, jadi saya mulakan sekarang. Okey, selamat pagi semua. Okey, terima kasih kerana anda mengikuti pembelajaran kita pada tengah hari pagi ini ya, dan juga tengah hari. Okey, pertama sekali kita akan lihat kertas yang ada santan itu. Okey, saya yakin anda sudah cari ya jawapan untuk yang ini. Okey, kita pergi pada isi tersurat ya, isi tersurat. Okey, isi tersurat. Okey, isi tersurat. Okey, cuba. Okey, mana satu isi tersurat yang pertama? Yang pertama. Okey, isi tersurat yang pertama kita lihat perenggan kedua. Perenggan kedua. Okey, perenggan kedua baris pertama. Perenggan kedua baris pertama. Okey, kamu highlight sendiri okey di rumah sana. Santan kelapa didapati mengandungi asid lemak tepu yang mempunyai rantaian sederhana dengan pelbagai manfaat yang menakjubkan untuk kesihatan. Okey, itu adalah isi yang pertama bagi surat, isi tersurat dah. Sebab isi tersurat dia adalah apa? Tentang kebaikan santan. Okey, kelapa. Kebaikan. Jadi kebaikan yang pertama adalah baris yang pertama, perenggan pertama dan kedua. Okey, sekarang ini kita pergi pada isi yang kedua. Isi yang kedua, nampak tak selain itu?
baris yang ketiga. Okey, baris yang ketiga. Okey. Santan kelapa adalah tinggi serat serta kaya dengan vitamin B1, B3, B5, B6, C dan E. Okey. Okey, jadi itu adalah isi yang kedua. Okey, kita pergi kepada baris yang ke-1, 2, 3, 4. Ya. Baris yang keempat, isi yang ketiga. Baris yang keempat, isi yang ketiga. Masih lagi perenggan yang kedua. Santan kelapa juga mempunyai mineral. Okey, santan kelapa juga mempunyai mineral. Okey, masih lagi di perenggan yang sama. Baris ke-4, 1, 2, 3, 4. Baris yang kelima, iaitu baris yang terakhir pada perenggan yang kedua. Bebas laktosa. Okey, bebas laktosa yang menjadikannya sesuai untuk individu yang alah pada laktosa dan vegan. Okey, ini adalah bahasa sains. Okey, bebas laktosa yang menjadikannya sesuai untuk individu yang alah pada laktosa dan vegan. Okey, ini ada di perenggan yang kedua, baris yang terakhir. Okey, kalau terlepas, tolong buka audio. Cikgu, saya terlepas. Cikgu boleh ulang semula. Bagi tahu macam tu. Okey, kalau anda tidak ada bunyi, bermakna tidak ada masalah. Okey, kita pergi kepada isi seterusnya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Isi yang ke-6. Okey, isi yang ke-6, perenggan yang ketiga. Okey, perenggan yang ketiga, baris yang pertama dan kedua. Penggunaan santan kelapa untuk masak lemak cili api dapat meningkatkan rasa lemak dan bertindak sebagai ejen pemekat kepada masakan tersebut. Okey. Baris yang pertama dan kedua. Okey, kemudian kita masih lagi di perenggan yang sama, perenggan yang ketiga, baris ketiga. Okey, baris ketiga. Okey, baris ketiga, penggunaan santan. Nampak? Penggunaan santan di samping itu. Okey, kamu buang di samping itu. Penggunaan santan segar dalam masakan dan dalam masakan akan memberi rasa yang berbeza secara teorinya, baik dari segi aroma, perisa maupun rasanya. Okey. Okey, kemudian isi yang seterusnya. Berapa sudah? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, isi yang ke-6. Perenggan yang ketiga. Berapa? 1, 2. Okey, 7. Sekarang 7. Okey, 7. Kajian juga. Nampak kajian juga? Perenggan yang ketiga. Okey, yang itu kajian juga mendapati itu buang. Santan segar mempunyai peratusan lemak dan protein yang lebih tinggi daripada santan segera. Okey. Okey. Lepas itu baris yang terakhir, perenggan yang ketiga. Baris yang terakhir, perenggan yang ketiga. Kandungan tenaga dalam santan segar juga lebih tinggi berbanding santan segera. Okey. Baik. Ada berapa isi semua? Banyak ya. Okey, jadi itu adalah menjawab soalan yang pertama. Okey, kelas. Cikgu tidak suruh anda buat rumusan. Tidak perlu buat rumusan. Cuma kita nak bincang. Kita nak bincang mana jawapan. Mana jawapan yang menjawab kehendak soalan yang pertama. Okey, minggu lepas kita sudah bincang kehendak soalan yang kedua. Jadi saya tidak bagi lagi. Okey, dalam video saya ada ambil. Jadi kamu cari dalam YouTube saya. Okey, baik. Kita sudah bincang untuk yang ini. Kita pergi kepada prosa moden. Okey, prosa moden. Prosa moden set yang kedua, masih lagi set yang sama. Prosa moden. Okey, ini dia. Okey, prosa moden yang ada munshi ya. Okey, prosa moden munshi. Okey. Baik, mari kita tengok soalan yang pertama. Okey, ini kamu ada buat atau tidak? Belum buat lagi. Okey, baik. Kita bincang.
Soalan yang pertama. Okey, tengok soalan yang pertama. Okey, bagi yang sudah, kamu keluarkan pen merah. Okey, kamu semak, kita semak bersama-sama. Okey, kita pergi pada soalan yang pertama. Nyatakan keadaan diri Munshi ketika bertemu dengan Mel. Okey, apa keadaan diri itu? Sifat yang ada pada Munshi itu. Jadi apa sifat dia? Okey. Okey, yang ini anda boleh dapat jawapan perenggan yang kedua. Perenggan kedua, baris ke 1, 2, 3, 4, 5, baris yang ke-6. Baris yang ke-6 dan baris yang ke-7. Kamu boleh dapat juga jawapan ini. Okey. Jawapan yang boleh kamu dapat berjanggut putih. Okey, nampak berjanggut putih? Lengkap dengan tengkolok. Okey, kemudian satu lagi baju Melayu bersamping. Okey. Jadi di situ kamu boleh dapat jawapan. Okey, ingatlah 2 markah. Jadi bila anda dapat 2 markah, kamu pecahkan kepada 2 ayat. Ya. Okey, pecahkan kepada 2 ayat. Okey, sudah berusia. Ada jumpa? Itu pun keadaan diri Munshi yang ada dalam keadaan Munshi ketika itu bila berjumpa dengan Mel. Okey. Okey, yang di rumah dapat? Okey, jawapan nombor 1 ada dalam perenggan yang kedua. Kamu boleh jumpa ini ya. Okey, boleh jumpa Robert? Okey ya. Okey. Jadi macam mana kita nak buat ayat ini dengan betul? Keadaan diri Munshi ketika bertemu dengan Mel ialah Munshi sudah berusia. Selain itu, Munshi mempunyai janggut menutupi sebahagian muka ataupun Munshi lengkap dengan tengkolok dan baju Melayu bersamping. Macam itulah. Okey? Jadi saya harap anda boleh dapat menggunakan ayat yang betul ya. Okey, baik, kita pergi pada soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Khazanah lama merupakan warisan yang amat berharga. Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu menjaga dan menghargai khazanah lama? Okey, yang ini kita biasa kita dengar bila kita berada dalam kelas. Soalan ini kita dah biasa. Okey, yang pertama, kalau kita nak menghargai khazanah lama kita, kita perlu menghargai jasa penulis. Itu pendapat kita ya. Menghargai jasa penulis. Yang kedua. Okey, yang kedua. Okey, kamu tulis yang pertama, menghargai jasa penulis. Yang kedua, mengekalkan warisan turun-temurun. Mengekalkan warisan turun-temurun. Okey, yang ketiga, menghargai jasa penulis. Okey, yang pertama tadi menghargai jasa penulis buku-buku lama. Okey, yang ketiga, mengapa kita perlu menjaga? Khazanah lama sukar dicari ganti. Khazanah lama sukar dicari ganti. Khazanah lama sukar dicari ganti. Itu sebabnya kita perlu menghargai. Okey, sebab sangat susah nak dapat. Okey, cikgu ulang. Yang pertama tadi adalah menghargai jasa penulis buku-buku lama. Yang kedua, mengekalkan warisan turun-temurun. Dan yang ketiga, khazanah lama sukar dicari ganti. Slide saya boleh nampak? Boleh? Okey. Okey. Baik, kita pergi pada yang ketiga, soalan yang ketiga. Satu nilai murni yang terdapat dalam petikan cerpen dan satu nilai murni lain daripada keseluruhan cerpen. Satu petikan, satu keseluruhan. Okey, kalau kita lihat
dalam petikan ini apakah nilai yang ada? Ketaatan. Okey, ketaatan. Okey, kamu tulis ketaatan. Okey, nilai murni yang lain, yang keseluruhan cerpen kasih sayang. Okey, patriotisme. Okey, jangan lupa bagi huraian sebab 4 markah. Ada lagi? Jurong, ada lagi? Okey, bertanggungjawab. Okey. Jadi itulah antara nilai murni yang ada ya. Okey, baik. Sekarang ini kita pergi pada petikan prosa tradisional Petikan prosa tradisional. Okey, semua dapat di rumah, semua dapat? Okey. Baik, kita pergi pada soalan petikan prosa tradisional. Kita pergi pada soalan yang pertama. Okey, berikan maksud. Sekejap. Okey. Berikan maksud tinggal sehelai sepinggan. Okey, proses tradisional ini lebih pada kepimpinan melalui teladan. Okey, berikan maksud tinggal sehelai sepinggan. Maksudnya tidak mempunyai apa-apa lagi. Okey, tulis. Tidak mempunyai apa-apa lagi. Itu maksud dia. Tinggal sehelai sepinggan. Tidak ada apa-apa. Tidak mempunyai apa-apa lagi. Okey, soalan yang kedua, apakah tindakan yang diambil oleh Sultan Melaka setelah mendengar aduan daripada saudagar dan orang kaya-kaya tentang kecurian harta mereka? Okey, apakah yang diambil oleh Sultan Melaka? Okey, yang ini jawapan anda boleh dapat perenggan yang kedua. Okey, perenggan yang kedua. Okey, perenggan yang kedua baris yang pertama. Kamu nampak tak? Baris yang pertama, perenggan kedua, baris yang pertama. Baginda pun terkejut seraya menampar-nampar pahanya. Okey, kelas, dengar sini. Tukar kepada bahasa moden. Tukar pada bahasa moden. Macam mana? Okey, kamu salin tukar pada bahasa moden. Baginda terkejut lalu menampar-nampar paha baginda. Okey, boleh dapat? Baginda terkejut lalu menampar-nampar paha baginda. Okey, kita tukar sikit saja. Baginda terkejut lalu menampar-nampar okey, paha baginda. Okey, baris yang kedua. Baris yang kedua. Okey, nampak tak yang itu? Wah, datanglah pula bala atas negeriku. Okey, macam mana mau tukar ini? Okey, kamu tulis. Baginda mengatakan bahawa sudah datang bala bencana. Baginda mengatakan bahawa sudah datang bala bencana ke atas negeri baginda. Okey, baginda mengatakan bahawa sudah datang bala bencana ke atas negeri baginda. Jadi negeriku itu tukar kepada
negeri baginda. Ku itu merujuk kepada baginda itu. Jadi kita tukar supaya menjadi bahasa moden. Okey, dan yang terakhir, masih lagi baris yang sama, baris yang kedua, perenggan yang kedua. Jikalau Laksamana ku utuskan ke negeri orang, binasalah negeri ini. Jadi kita tukar pada bahasa moden. Okey, kamu tulis Baginda bernasib baik, baginda bernasib baik, baginda bernasib baik kerana tidak menghantar Laksamana ke negeri lain. Baginda bernasib baik kerana tidak menghantar Laksamana ke negeri lain. Okey, soalan yang ketiga. Okey, kita pergi pada soalan yang ketiga. Masalah kecurian sering berlaku di kawasan kejiranan. Pada pendapat anda, apakah kesan-kesan kepada masyarakat jika masalah kecurian semakin berleluasa? Baik, kelas. Soalan ini kamu hanya bagi kesan. Kesan kepada masyarakat jika masalah kecurian semakin berleluasa. Tidak ada apa-apa halangan. Apa yang akan berlaku kalau ada kecurian? Bimbang, betul? Kamu tulis kelas yang pertama, masyarakat berasa takut dan bimbang. Tulis. Masyarakat berasa takut dan bimbang. Masyarakat berasa takut dan bimbang. Yang kedua, kalau kes kecurian berlaku, maknanya kehilangan harta benda. Tulis. Kehilangan harta benda. Sebab dia berleluasa. Jadi kehilangan harta benda. 3 markah. Satu lagi. Kalau masalah kecurian, sudah pastinya tidak selamat jika tinggal berseorangan. Tidak selamat jika tinggal berseorangan. Ada jawapan lain tak untuk soalan yang ketiga ini? Jurong? Tak ada lah, tidak ada jawapan. Macam mana dengan di rumah? Di rumah, kalau anda tidak yakin tapi nak guna juga yang ini, tolong bagi tahu saya. Hello? Kalau anda rasa tidak pasti, boleh tanya. Okeylah kalau okey. Menggugat keamanan masyarakat. Boleh. Menggugat. Jawapan Anastasia. Kamu boleh tengok di bahagian ruang chat itu. Menggugat keamanan masyarakat. Tulis semua. Jawapan lain. Tulis dekat bahagian chat ini . Saya nak ambil kehadiran sekarang. Attendance for Google Meet. Tag attendance dan export. Mana ni semua sudah ada. Satu orang saja tidak ada. Export text. Saya sudah download. Ini kan. Jawapan dari siapa ini Christopher. Image negara akan terjejas. Boleh. Jawapan lain?
Sekiranya ada? Okey. Yang lain kalau ada kamu tengok bahagian chat lah. Baik, kita pergi pada soalan yang puisi ya. Kita tengok puisi. Okey, Gurindam 12. Okey, Gurindam 12. Okey, Gurindam 12. Okey. Gurindam 12. Okey, kita tengok yang pertama. Berdasarkan rangkap pertama dan kedua, mengapakah kita perlu menjaga mata dan telinga kita? Kenapa kita perlu jaga mata? Kenapa kita perlu jaga telinga kita? Okey, tulis kelas. Okey, dia kata rangkap pertama dan kedua. Okey, supaya tidak, okey tulis yang di rumah juga tulis, supaya tidak, okey, supaya tidak mempunyai kemahuan dan juga keinginan yang banyak. Okey, yang di rumah tulis okey, supaya tidak mempunyai kemahuan dan keinginan yang banyak. Okey. Itu adalah salah satu kenapa kita perlu menjaga mata dan telinga. Okey, yang kedua, kelas yang di rumah kalau terlepas tolong bagi tahu saya. Supaya tidak mendengar, okey, supaya tidak mendengar, okey, untuk telinga, supaya tidak mendengar perkara yang buruk atau tidak baik. Okey, supaya tidak mendengar perkara yang buruk atau tidak baik. Okey, yang ketiga, yang kedua. Okey, soalan yang kedua, seseorang perlu mempunyai sikap yang baik untuk mempunyai ramai kawan. Pada pendapat anda, apakah sikap yang perlu ada pada seseorang? Okey, supaya orang suka berkawan dengan kita. Wow, soalan ini sangat jelas ya. Okey, sangat jelas. Okey, apa yang kita perlu buat adalah pertama bercakap dengan sopan santun. Okey, bercakap dengan sopan santun. Okey, tulis. Tidak meninggi diri. Tadi adalah bercakap dengan sopan santun. Kedua, tidak meninggi diri. Okey, tidak cakap sombong. Itulah tidak meninggi diri. Yang ketiga, menjaga tutur kata. Menjaga tutur kata. Jangan bergosip-gosip Kalau you gosip, hukum karma akan berlaku. Terkena pada you balik. Okay, itu maksud dia. Okey. Jadi kita akan ramai dapat kawan ya. Okey, ada lagi tertinggal? Ada lagi jawapan yang boleh kamu kongsikan? Bahagian ruangan chat tambahan? Sikap yang baik kalau kita mahu dapat kawan yang ramai. Okey, apa jawapan? Boleh tambahan? Okey, pertama tadi adalah bercakap dengan sopan santun. Kedua, tidak meninggi diri. Yang ketiga, menjaga tutur kata. Okey? Okey, Dioni kata saling hormat menghormati. Okey, tengok. Okey, kamu boleh tulis. Dekat handphone boleh nampak? Boleh okey. Saling hormat menghormati. Okey, ambil Okey, untuk soalan yang ketiga itu, okey, soalan ketiga itu sebenarnya ada dalam buku nota kamu ya. Jadi kamu boleh rujuk sebab dia kata huraikan dua pengajaran yang terdapat dalam Gurindam ini. Jadi buku kerja ada. Buku nota kamu ada.
Okey. Pengajaran yang kita dapat belajar daripada gurindam ini, kita hendaklah, okey ingat bila soalan ini cakap pengajaran, mesti kita hendaklah, kita mestilah, kita haruslah. Okey, kita hendaklah menjaga penglihatan, kita mestilah menjaga pendengaran. Okey. Jangan lupa bagi contoh. Sebab hurai. Okey? Contoh. Okey. Okey guys, kita pergi pada set yang ketiga. Okey, set yang ketiga kelas. Hello, set yang ketiga. Yang ini. Okey, set yang ketiga ada peredaran zaman, kesan-kesan peranti elektronik itu. Okey, cari kertas itu sekarang. Saya bagi masa 3 minit dari sekarang. Depan itu kesan ketagihan. Set 3. Yang ada kesan ketagihan itu, rumusan. Kesan peranti elektronik. Okey, anda di rumah ada buat tak soalan ini? Peredaran zaman, kesan elektronik itu. Dan cara mengatasi. Ada yang sudah buat? Ada yang belum buat? Okey, bagi yang belum buat, saya nak anda tolong baca. Okey, mungkin Anastasia saja yang sudah. Yang lain, saya tak dengar apa-apa pun. Okey, jadi saya nak anda, saya akan bagi masa 5 minit. Tolong baca dan cuba cari isi tersurat tentang kesan ketagihan peranti elektronik sekarang. Jangan buat rumusan. Saya tak suruh buat rumusan. Cari isi tersurat dan cari isi tersirat sekarang. 10 minit. 10.
Okey, kita akan teruskan. Okey. Kelas, kamu tengok apakah kehendak soalan yang pertama? Okey, kehendak soalan yang pertama ialah tentang kesan. Okey, ketagihan peranti elektronik. Okey, kehendak soalan yang kedua adalah cara-cara mengatasinya. Okey, ingat mana satu yang kita perlu tukar bila kita buat rumusan? Mana satu yang kita perlu tukar? Yang mana yang kita perlu tukar? Kehendak soalan yang pertama. Okey, tukar kepada apa? Kesan? Okey, impak. Okey, boleh juga. Okey, impak. Okey, jadi yang perlu kita tukar, ingat kelas? Saya harap anda masih lagi bagaimana cara buat rumusan. Kesan, kehendak soalan yang pertama ini kesan perlu tukar. Okey, baik. Sekarang ini kita tengok. Kita akan tengok bersama-sama. Okey, kita akan tengok bersama-sama soalan kehendak soalan yang pertama. Okey, kita pergi pada perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua. Okey, perenggan yang kedua. Baris yang pertama. Baris yang pertama. Bukan. Perenggan yang kedua, baris yang kedua. Okey, perenggan kedua, baris kedua. Kegagalan menjalani rutin seharian. Okey, itu kesan dia. Kelas, kamu jangan keliru. Kesan ketagihan peranti elektronik bukan ketagih kepada dadah, bukan. Ini kamu apa yang menyebabkan seseorang itu, apa kesan kalau kamu asyik bermain komputer sahaja. Itu dia. Okey, jadi kegagalan menjalani rutin harian. Sebagai contoh, ada kelas online, kamu tidak mahu masuk. Okey, sebab kamu dalam otak game. Itu contoh. Itu ketagih lah. Itu dadah kamu. Dadah kamu bermain game. Okey, yang kedua, baris yang kedua. Baris yang kedua dapat mengganggu emosi seseorang dan kemurungan. Dapat mengganggu emosi seseorang dan kemurungan. Ini yang boleh menyebabkan kita gila. Okey, asyik murung, saya tidak mau bercakap dengan orang lain. Dalam bilik saja 24 jam. Okey. Yang ketiga, mengganggu proses penyediaan generasi akan datang yang berwibawa, berdisiplin dan berkemahiran tinggi. Okey, masih lagi perenggan yang sama. Baris yang ke 1, 2, 3, 4. Okey, itu isi yang ketiga. Dan isi seterusnya yang keempat. Okey, keempat, menjejaskan penglihatan mereka dan menyebabkan mata menjadi rabun. Okey. Itu isi yang keempat dalam perenggan yang kedua. Perenggan tiga. Okey, mari kita pergi pada perenggan ketiga, isi yang kelima. Okey, isi yang kelima. Pembaziran masa yang kritikal. Itu kesan ya. Pembaziran masa yang kritikal. Baris yang pertama. Okey, isi keenam, baris kedua, masalah kesihatan. Okey, masalah kesihatan. Okey, isi tujuh, baris ke 1, 2, 3, 4. Okey, baris yang keempat, perenggan ketiga, menyebabkan kesakitan pada tulang belakang dan meningkatkan risiko bongkok pada usia muda. Okey, meningkatkan kesakitan pada tulang belakang. Okey, kemudian isi yang ke-8, baris yang terakhir, perenggan ketiga. Mengurangkan tumpuan mereka terhadap pelajaran
atau tugasan yang diberikan, mengurangkan tumpuan. Jadi tidak ada tumpuan. Macam kamu buat kelas online, kamu ikut, tetapi di sebelah kamu ada game. Tak ada tumpuan. Okey, ada 8 isi ke semua dia. Okey, ingat kelas, kehendak soalan yang pertama ini, berapa isi perlu kamu perlu buat di dalam rumusan? 6. Okey, bagi 6 saja. Okey, pilih 6. Okey, sekarang kita pergi pada kehendak soalan yang kedua. Kehendak soalan yang kedua iaitu cara-cara, langkah-langkah. Okey, itu maksud dia. Cara-cara. Okey, kekalkan cara-cara itu. Yang pertama, apa cara? Cara untuk mengatasi masalah ketagihan peranti elektronik. Okey. Yang pertama, ibu bapa perlu memantau dan mengawal anak-anak dengan menyediakan jadual. Ibu bapa perlu memantau dan mengawal anak-anak dengan menyediakan jadual. Okey, ibu bapa perlu memantau dan mengawal anak-anak dengan menyediakan jadual. Yang kedua, jawapan yang boleh kamu tulis, ingat ini tidak ada dalam teks. Okey, ibu bapa perlu menetapkan masa. Okey, ibu bapa perlu menetapkan masa tertentu. Ibu bapa perlu menetapkan masa tertentu untuk menggunakan peranti elektronik. Okey, ibu bapa perlu menetapkan masa tertentu untuk menggunakan peranti elektronik. Okey, isi seterusnya, memang walaupun 2, saya bagi tambahan ya. Jangan benarkan anak-anak bermain telefon seorang diri. Jangan benarkan anak-anak bermain telefon seorang diri. Okey, apa maksud ayat ini ya? Jangan benarkan anak-anak bermain telefon seorang diri. Okey, jangan benarkan anak-anak bermain telefon seorang diri. Okey, maksudnya di sini terutamanya anak-anak di bawah umur. Itu maksudnya. Kalau sekarang ini semua kita tahu PDPR semuanya belajar di rumah. Terutamanya sekolah rendah masih belum lagi sekolah. Jadi handphone ada pada anak-anak. Jadi ibu bapa perlu lihat mereka tidak benarkan bermain telefon seorang diri. Perlu pantau. Itu maksud untuk yang ketiga. Satu lagi, semai nilai-nilai murni dalam diri anak-anak, sejak kecil lagi. Semai nilai-nilai murni dalam diri anak-anak sejak kecil lagi. Semai nilai-nilai murni dalam diri anak-anak sejak kecil lagi. Okey, ingat kelas, jangan letak peribahasa. Ini bukan esei panjang. Okey, cikgu ulang. Semai nilai-nilai murni dalam diri anak-anak sejak kecil lagi. Okey, ada jawapan lain tak selain daripada jawapan cikgu? Robert? Okey, ibu bapa perlu meluangkan masa. Okey, type dalam chat. Okey, jawapan lain? Kalau anda rasa tidak pasti, ragu-ragu, boleh tak saya bagi jawapan ini ya? Okey, mengambil masa menemani anak-anak. Maknanya kata dia punya subjek dia adalah ibu bapa. Okey, ibu bapa mengambil masa menemani anak-anak. Okey. Baik, kita pergi pada soalan. Okey, soalan petikan umum. Soalan petikan umum.
Okey, soalan petikan umum. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Berikan maksud dunia realiti. Apa maksud dunia realiti? Okey, kamu tulis kehidupan nyata. Kehidupan nyata. Itu adalah dunia realiti ya. Kehidupan nyata. Okey. Kehidupan nyata. Okey, soalan yang kedua, nyatakan sebab masalah ketagihan peranti elektronik ini menjadi semakin kritikal. Okey, kelas. Kamu tengok perenggan yang kedua terakhir dari sudut perkembangan emosi. Nampak? Okey, perenggan ini. Dari sudut perkembangan emosi, dekat situ, jawapan yang boleh kamu dapat adalah baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris ke-6. Baris yang ke-6. Baris yang ke-6. Okey, baris yang ke-6. Okey, perkembangan teknologi komunikasi yang semakin bervariasi. Okey, nampak? Oh ya, Desmond Abid kata kalau kehidupan sebenar, apa maksud ini Desmond? Kalau kehidupan sebenar, apa maksud tu? Cara mengatasi ketagihan peranti elektronik. Apa maksud tu, Desmond? Untuk dunia realiti. Oh, okey. Kehidupan sebenar. Okey, boleh. Jawapan untuk satu itu, Abid kata dunia realiti adalah kehidupan sebenar. Okey, boleh. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua. Tadi saya kata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Yang ke-6, baris yang ke-6, perkembangan teknologi komunikasi yang semakin bervariasi. Okey, itu satu. Yang kedua, ekonomi semasa yang menuntut ibu bapa mencari nafkah demi menyara keluarga. Okey, itu yang kedua untuk menjawab soalan yang kedua. Okey, dan yang terakhir, remaja semakin terabai dan tidak terkawal. Jadi, semua itu ada dalam perenggan yang ke-2, 3, 4. Perenggan yang ke-4. Okey. Bagi 3, sebab 3 markah. Okey, jangan lupa guna penanda wacana ya. Okey. Okey, soalan yang ketiga. Okey, peredaran zaman telah mengubah kecenderungan remaja untuk mengisi masa terluang mereka dengan peranti elektronik. Okey, soalan dia, pada pendapat anda, apakah punca yang menyebabkan remaja terjerumus dengan penggunaan peranti? Okey, apa yang menyebabkan mereka rasa taksub dengan penggunaan peranti ini? Apa menyebabkan remaja terjerumus ya? Okey, apa yang menyebabkan mereka rasa rasa suka sangat tentang penggunaan elektronik ini? Okey, yang pertama yang boleh anda tulis, kesilapan ibu bapa memberi kebebasan. Okey, kesilapan ibu bapa memberi kebebasan. Penggunaan peranti elektronik. Kesilapan ibu bapa memberi kebebasan penggunaan peranti elektronik. Yang kedua, jawapan yang boleh kamu tulis ialah pengaruh rakan sebaya. Okey, yang ketiga, jawapan yang kamu boleh tulis punca-punca. Tak perlu hurai sebab dia kata apakah punca-punca. Remaja kesunyian. Apa itu? Kesunyian. Remaja, okey macam ni remaja berasa kesunyian.
Okey, remaja berasa kesunyian. Okey, yang keempat, jawapan yang boleh kamu letaklah pengaruh dengan media sosial. Pengaruh dengan media sosial. Okey, di rumah ada jawapan lain? Selain daripada jawapan cikgu, ibu bapa yang sibuk, okey. Kamu tengok dekat bahagian chat, yang lain tengok chat. Ibu bapa yang sibuk dengan pekerjaan sendiri sehingga mengabaikan anak-anak sendiri. Ya, okey. Lagi lain, yang lain kalau ada sila masukkan ya dalam bahagian chat itu. Kalau kamu tidak yakin jawapan yang kamu tulis, kamu boleh tanya di bahagian chat. Remaja kurang mendisiplinkan diri sendiri semasa menggunakan kemudahan peranti. Ya, memang tidak ada disiplin diri. Jadi peranan dekat sini lah ibu bapa. Tetapi anda sendiri sudah besar. Jadi anda kena mendisiplinkan diri. Okay, boleh terima juga. Okey, Christopher kata remaja tidak dapat membezakan antara kaca dengan permata. Ya. Okey. Tak tahu mana betul dan salah ya. Okey, baik, kita pergi kepada soalan petikan drama yang lain. Kalau ada, kamu masukkan saja dalam bahagian chat itu supaya kawan-kawan kamu pun boleh tengok juga. Okey, kita pergi pada soalan bahagian B. Okey, yang terakhir sebelum kita berpisah. Okey, yang B ni. Okey, selepas ini kita akan rehat. Dan okey, kita tengok soalan B. Okey, B ini adalah tentang berkhidmat untuk negara ya, berkhidmat untuk negara. Kita pergi pada soalan yang pertama. Berdasarkan petikan drama di atas, apakah objektif program PLKN? Okey, kelas. Ini sangat jelas. Okey, kita tengok petikan. Nampak tak baris petikan yang terakhir itu? Perbualan yang terakhir, dialog yang terakhir. Apakah objektifnya cikgu? Siapa yang tanya ini? Atiau. Okey. Ini cikgu Dahari menjelaskan 3. Okey, semua ada di sini. Okey, kamu garis sendiri. Okey, dekat sini ada tengok. Dia kata pertama menanam semangat patriotik. Okey, kedua memupuk semangat perpaduan kaum. Okey, dan yang terakhir membentuk perwatakan positif menerusi nilai-nilai murni. Okey. Jadi itu adalah jawapan yang pertama ya. Ingat, guna ayat yang betul. Okey. Yang kedua. Okey, soalan yang kedua. PLKN merupakan program yang memberi impak positif ya, maknanya kesan yang positif kepada remaja. Namun terdapat segelintir remaja yang tidak berminat untuk menyertainya. Bukan semua, segelintir sahaja. Pada pandangan anda, okey, pendapat kamu, sebab ya, remaja kurang berminat untuk menyertai PLKN. Okey, jawapan yang kamu boleh tulis, tidak berminat lah. Remaja tidak berminat dengan program ini, program PLKN. Remaja tidak berminat. Yang kedua, remaja kurang semangat cinta akan negara. Remaja kurang semangat cinta akan negara. Okey, itu yang kedua. Okey, yang pertama tadi, remaja tidak berminat terhadap program PLKN. Yang kedua, remaja kurang semangat cinta akan negara. Yang ketiga, remaja kurang galakkan daripada ibu bapa. Remaja kurang galakkan daripada ibu bapa. Okey, jawapan lain tolong masukkan dalam bahagian chat. Jurong ada jawapan? Kenapa remaja tak suka menyertai PLKN? Robert, dapat fikir? Tak dapat fikir. Okey. Okey. Takut apa? Kelas, ada satu lagi jawapan.
Okey, remaja kurang kesedaran dengan manfaat PKN. Okey, ini ada dalam bahagian chat. Satu lagi jawapan yang kita boleh terima ialah remaja takut akan keselamatan diri bila berada di pusat PLKN. Remaja kurang, apa tadi saya kata? Remaja takut akan keselamatan diri. Remaja takut akan keselamatan diri melalui program PLKN. Okey, remaja takut akan keselamatan diri ya. Sebab bila mereka berpisah dengan ibu bapa, mereka akan fikir, saya selamat atau tidak. Jadi mereka akan takut. Jadi tidak mahu menyertai PL, itu pun salah satu dia. Okey, jawapan Christopher dekat sini, remaja berfikir bahawa PKN membazirkan masa mereka. Okey. Okey, boleh juga. Okey, baik. Soalan yang terakhir, satu pengajaran yang terdapat dalam petikan ini ya, dan satu lagi adalah pengajaran yang terdapat dalam keseluruhan drama tersebut. Okey. Yang ini ada dalam buku kerja kamu ataupun buku rujukan. Okey, kalau dalam petikan ini kita hendaklah menyemai semangat cinta akan negara. Kita hendaklah menyemai semangat cinta akan negara dalam kalangan remaja. Ini penting dalam petikan ini. Kita hendaklah menyemai semangat cinta akan negara dalam kalangan remaja. Okey, yang lain boleh ambil dalam nota lain, nota anda. Okey. Jangan lupa huraian. Okey, huraian Okey, saya nak anda sila buat latihan seterusnya, petikan tradisional buat sendiri. Kita akan bincang dari semasa ke semasa. Jumpa esok. Okey, jumpa esok di Google Meet kita. Okey, kita akan dan juga sila buat tata bahasa dan lain, dan juga kertas yang lain, set yang keempat, set yang kelima, set yang keenam, dan dalam kotak itu ada 2 lagi set. Ambil sijil anda. Okey. Kita akan bincang dari semasa ke semasa, okey, lebih cepat lebih bagus supaya anda boleh buat ulang kaji sendiri selepas itu. Okey? Baiklah, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya saya. Kelas tolong ambil semua barang kamu termasuk sijil kamu sekali. Okey, kelas. Esok kita akan adakan di dalam Google Meet. Saya akan berada di rumah. Hari Isnin kita berada di rumah. Hari Rabu berada di rumah. Yang lain, siapa mau datang, datang. Hari Selasa, mau datang sekolah, you datang. Tidak mau, kita akan buat Google Meet. Okey? Okey, kalau ada apa-apa soalan, mau tanya, tolong tanya. Okey, itu saja. Jumpa lagi. Bye-bye.